A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Wa la taj'alid dunya akbar ahammina wa la mablagha ilmina amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dimuliakan barisan ahli jawatankuasa Masjid Sungai Ramal Luar Kajang, muslimin, tak ada muslimat ya, para jemaah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah kurnia serta inayah dan juga kesihatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Kita masih lagi dapat menunaikan kewajipan dan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, iaitulah dengan bersolat 5 waktu. Dan pada malam ini kita dapat bersolat secara berjemaah dalam waktu solat maghrib di Masjid Sungai Ramal Luar Kajang ini. Ada yang mungkin merancang nak datang sembahyang berjemaah tetapi dihalang dengan macam-macam kerja, kesibukan dan sebagainya. Ada orang memang tak rancang, tiba-tiba singgah dia datang ke masjid, bermakna Allah hantar jemputan. Sebab hari ini kita mungkin dalam fatrah COVID lagi, kita masih lagi dalam fatrah PKPP ni. Gamaknya ramai juga yang takut nak keluar, takut virus dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah, kita lebih takutkan Allah berbanding virus. Kita lebih takutkan Allah. Kita lebih nakkan rahmat dia. Kita lebih nakkan pahala. Kita lebih nakkan syurga. Sebab itu dalam keadaan kita nakkan pahala dan sebagainya, kita pakai lengkap dengan pelitup muka, bawa sejadah, bersusah payah datang dari rumah. Ada yang naik motor, ada yang jalan kaki sebagainya, letak sejadah atas kepala semata-mata untuk datang ke rumah Allah. Kerinduan ini, setiap langkah yang tuan-tuan langkahkan itu daripada rumah datang ke masjid, Allah gandakan dengan satu pahala dan menghapuskan satu dosa. Setiap tayar yang bergolek, sama ada motosikal maupun kereta, sama juga Allah gandakan pahala dan menghapuskan dosa. Bahkan niat sahaja untuk datang sembahyang ke masjid, Allah dah beri pahala dah. Walaupun tak datang lagi, baru cadang nak datang selamat maghrib berjemaah dekat Masjid Sungai Ramal Luar Kajang, tiba-tiba ada hal mendatang dan sebagainya. Tadi niat itu disusuli pula dengan amal, insya-Allah, yang berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan saya doakan dia berkati lagi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, kurang lebih dalam 4 ke 5 bulan jugalah kan tidak bersiaran di sini. Rindu sebenarnya kan. Saya pun tahu, yakin dan percaya di depan saya ni para alim ulama, ustaz-ustaz ramai ni kan. Kita ni orang biasa je, tapi cukuplah sekadar kita nak berkongsi-kongsi. Berkongsi-kongsi, mudah-mudahan ilmu yang Allah Taala Allah berikan kepada saya ini, kita dapat amal dan juga dapat kita sebarkan akan kebaikannya. Jadi malam ini kita sepatutnya menyambung pengajian kitab terdahulu, namun mudah-mudahan kita mengambil sedikit istifadah, khususnya sekarang ini kita dalam fatrah kemerdekaan. Kita masih lagi dalam semangat merdeka. Baru aja menyambut kemerdekaan dalam suasana yang sederhana kan. Kita tak boleh tengok orang berkawat macam dulu, bersesak-sesak dan sebagainya. Kita dapat tengok kat TV je. Yang keduanya, kita pula merdeka dalam bulan Muharram pula kan. Sambutan merdeka tahun ini dalam awal tahun Islam. Jadi marilah sama-sama bersama saya kita mengubah perspektif, mengubah persepsi, mengubah pemikiran daripada yang mungkin tidak baik sebelumnya kepada yang lebih baik. Daripada kita mengejar dunia kepada mengejar akhirat yang kekal abadi. Daripada mengejar nikmat dunia yang sementara kepada nikmat syurga Allah. Kerana apa tuan-tuan? Kerana itulah dia benda yang bersifat hakiki.
Syurga dan neraka Allah ini benda yang kekal abadi, benda yang hakiki, yang kita semua akan melihat sama ada tempat kita di syurga maupun di neraka, na'udzubillah. Kerana apa? Kerana hari ini kita dilalaikan dengan dunia. Sebab dunia ini bersifat khayalan semata-mata, tidak kekal selamanya. Dulu kita umur 20 tahun kita rasa hebat, kita rasa kuat. Sekarang umur dah 60, kita rasa naik tangga masjid pun dah tak larat. Dulu kita masih rasa muda, kita rasa kita ni cantik dan lawa. Tapi bila kita meningkat tua, kecantikan itu hilang daripada kita. Buburlah bedak tebal 2 inci pun, kalau dah tua-tua juga, tak ada ubah apa-apa pun. Kalau kita lihat dulu pelakon-pelakon hebat zaman-zaman 50-an, 60-an yang mungkin masih hidup lagi pada zaman sekarang ini, kita lihat dulu artis berlakon jadi hero, heroin semata-mata kan, semua hero je kan, tak ada berlakon sampingan pun tak ada. Sebab apa? Kecantikan yang ada pada dia. Hari ni kalau dijemput berlakon juga tapi jadi hantu, jadi bibi je kan, jadi orang gaji je, siram pokok bunga, itu je lah yang boleh kan. Itu pun berlakon dengan pekak-pekak kan. Apa dia? Berlakon juga tapi dah tak pun nak laku dah. Itulah namanya khayalan. Kita lihat kat cermin itu menghayalkan kita. Begitulah ibaratnya. Oleh demikian, marilah sama-sama kita mengejar kebahagiaan yang abadi. Kebahagiaan ini tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan kepada mereka yang mencari kebahagiaan. Kita hari ini dah mula merasai kebahagiaan mula hilang sikit demi sikit. Bahkan kita rasa keluarga tu ada, tetapi keberkatan itu mula tak ada. Di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah pernah didatangi oleh Jibril alaihissalam. Ketika mana di hujung-hujung sakit yang membawa kepada kematian ataupun kewafatan Nabi Muhammad SAW, Jibril alaihissalam turun kepada Nabi Muhammad SAW untuk berziarah. Maka ditanya jugalah, wahai Jibril, besok kalau aku dah tak ada, aku dah wafat, adakah kamu akan turun lagi ke muka bumi ni? Sekarang ni mungkinlah kamu turun sebab kamu bawa wahyu daripada Allah Ta'ala, aku pun ada. Lepas aku wafat ni, ada ke tidak kamu turun lagi ke muka bumi ini? Maka kata Jibril, ya, aku akan turun ke muka bumi ini dan akan menarik 10 mutiara, asyarat jawahir kan, kata Jibril alaihissalam, 10 mutiara yang aku akan tarik daripada muka bumi. Bukan menyampaikan wahyu, tapi menarik 10 mutiara di muka bumi ini. Yang pertama sekali kata Jibril alaihissalam, aku akan menarik keberkatan. Keberkatan makin hilang. Kita pun perasan hari ni, mungkin kita hari ni duit banyak, tapi rasa macam tak cukup aja kan. Tambah pula hari ni mungkin kita dalam fatrah PKP ni kan, masih lagi orang yang hilang kerja hari tu, tak dapat kerja lagi hari ni, mencari lagi kerja, susah hidup. Umur dah meningkat, baru nak apply masuk kerja, syarikat pun tak nak ambil, dia pun nak buang lagi orang ada kan, tak nak ambil dah, kalau boleh nak mengurangkan pekerja. Jadi kadang-kadang rezeki kita Allah Ta'ala berikan sikit aja, income kita ni, tetapi kenapa rasa cukup? Kerana keberkatan. Ada orang dirasa duit banyak tapi tak berkat, susah hati. Lagi kaya lagi susah hati. Pasang CCTV penuh sampai ke jamban pun pasang. Punya takutnya kan, kalau sekiranya ada orang rompak dan sebagainya. CCTV penuh satu rumah. Hire pula bodyguard, hire pula orang untuk jaga keselamatan. Jalan berkepit aja kan, 5-6 orang. Takut. Jadi di manakah rasa keseronokan menjadi orang kaya? Duit banyak tapi takut. Jadi itu yang pertamanya, keberkatan ditarik oleh Jibril alaihissalam. Yang kedua, sifat kasih sayang daripada hati makhluk. Mahabbah hari ini semakin lama semakin menghilang. Kasih sayang antara suami isteri semakin lama semakin pudar. Dulu kita baru nak kahwin, kita cari cincin tunang kan. Kemudian kita cari wedding ring, cincin kahwin. Hidup 10 tahun dia dapat pula supper ring. Ring juga kan, cincin juga tapi supper kan, supper ring. Dulu masa nak kahwin berkompang-kompang,
5 tahun kahwin berlempang-lempang. Itulah dia. Ya. Jadi kasih sayang semakin lama semakin hilang. Yang ketiga, sifat silaturrahim antara sanak saudara. Silaturrahim antara sanak saudara semakin hilang. Kalau kita lihat hari ini punya trend, kita lebih menyibukkan WhatsApp group. Kita lebih sibukkan kawan-kawan yang mungkin sekampung. Kita lebih sibukkan alumni-alumni. Kita lebih sibukkan geng-geng memancing kita. Kita lagi sibukkan geng-geng motor besar kita. Kita rasa geng motor besar itu aku punya family, kan? Macam brotherhood sehidup semati ni. Sedangkan mak saudara di kampung kita tak pernah pun jenguk balik. Anak-anak saudara tak balik pun tengok pak saudara, mak saudara. Contoh kita berkeluarga, kita ada mak mertua. Mak mertua dengan mak saudara tarafnya lebih tinggi mak saudara. Itu namanya silaturrahim, bermakna yang berkongsi rahim dengan kita daripada mak kita, adik-beradik mak kita, mak saudara, pak saudara kita, adik-beradik belah ayah kita. Itu tak boleh ganti tu. Tapi kalau mak mertua boleh diganti. Bukanlah kata nak suruh buang mak mertua, bukan. Tapi ceritanya kalau kita berpisah dengan orang rumah kita, kita kahwin lain, dapat mak mertua baru. Tetapi mak saudara no, itu adalah yang sama rahim dengan kita. Oleh itu kita kena baliklah jenguk orang tua tu, apa jadi kan. Mungkin mak ayah kita dah tak ada, tapi kita ada lagi pakcik makcik kita. Apa khabar mereka dan sebagainya. Apa khabar pula sepupu-sepupu kita kan. Ini semua yang sama-sama darah kita ni. Baik, itu antara yang perlu kita jaga. Baik, kemudian kalau kita lihat yang keempat, kata Jibril AS, sifat adil akan ditarik oleh aku, kata Jibril. Sifat adil daripada mana? Sifat adil daripada pemimpin. Adil daripada pemimpin makin lama semakin hilang. Hari ini kita lihat suasana di tanah air yang tercinta kita ini pun macam-macam politik. Hal isu-isu politik kalau kita layan betul-betul, pening kepala tuan-tuan kan, pening kepala. Tapi itulah hakikatnya, naik turun mahkamah dan sebagainya. Apa sebab? Sebab adil itu ditarik oleh Jibril AS. Yang kelima, sifat malu daripada orang perempuan. Hari ini kalau kita lihat, orang lelaki lebih malu daripada orang perempuan. Ini kadang-kadang orang perempuan kita ni, ialah benteng terakhir, dia malu lah. Kalau iman, kita payah nak sukat. Tapi last kepada orang perempuan ni malu, sifat malu dia. Apabila malu pun tak ada, susah lah. Susah. Sebab itu kalau kita lihat hari ni di Facebook, di Instagram, orang perempuan jual barang-barang lelaki, muskil kan. Ada pula satu lagi kat YouTube kan, yang mungkin makin lama meningkat naik. Kakak kondom, adik kondom. Ini apa ke hair? Bukan hang pakai pun, tapi jual barang lelaki. Lepas tu iyalah kan, dia menutup aurat, pakai tudung apa semua, tapi tak manis kan. Sebagai seorang wanita menjual barang-barang begitu, bagi orang lelaki lah. Orang lelaki pun tak jual barang-barang dia kan, orang perempuan pula sibuk. Baik, kemudian yang keenamnya, sifat sabar daripada orang miskin. Ini ditarik oleh Jibril AS. Kesabaran ini tambah pula hari ini dengan tempoh PKP ni. Sejak hari itu PKP yang memang ketat betul, sampai ke hari ni orang makin lama makin sesak ni. Kewangan tak ada. Mengharapkan bantuan kerajaan adalah kan, dapat juga sikit apa semua, tetapi kadang-kadang tak cukup. Terpaksa jual itu, jual ini. Selama ni tak pernah nampak pun tepi jalan, tiba-tiba dah banyak pula jual nasi lemak sana pula nasi lemak lagi kan. Orang belah sana pula petang-petang ada jual pula pisang goreng apa semua, cepedak apa semua. Keluar pula boba soya, keluar pula kuih-kuih. Dulu tak ada. Tiba-tiba makin lama makin ramai. Sebab apa? Sebab tekanan kehidupan. Maka ramailah orang hari ini yang mungkin menjadi miskin. Maka Allah tarik pula sifat sabar daripada mereka. Orang yang tak sabar dahlah susah hidup. Bayangkan tuan-tuan, kita mungkin alhamdulillah Allah bagi rezeki yang bersederhana. Tapi ada orang yang memang susah betul. Dia memang susah bukan main-main, susah betul. Sanggup panjat rumah orang, pecah rumah orang nak ambil curi duit. Apa sebab? Susah. Cara salah dia buat, kopak tabung masjid. Kan? Sampai kena pagar semua-semua kan, pakai grill apa semua kan.
pun pecah juga kan, dan sebagainya. Jadi kesabaran daripada mereka itu hilang. Kemudian yang ketujuhnya sifat zuhud, warak daripada hati para ulama. Ulama-ulama semakin lama kezuhudan mereka itu makin lama makin hilang. Kemudian yang ke-8 sifat pemurah daripada orang-orang kaya. Orang kaya makin lama makin kedekut. Duit yang dia ada dia rasa dia boleh bawa kepada matinya. Dan duit banyak dalam bank apa semua, juta-juta, tak ada pun terfikir nak menginfakkan harta untuk masjid, untuk surau, untuk orang miskin, anak yatim, orang yang tak ada kerja. Sebab apa sebenarnya? Sebab itulah benda yang terjadi kepada akhir zaman ini. Sifat pemurah mereka itu hilang. Kemudian yang ke-9, dicabut Al-Quran daripada hati kita. Al-Quran makin lama makin hilang. Kalau dulu kalau tanyalah budak tahfiz, benda yang paling susah sekali ialah nak menjaga Al-Quran. Orang yang baru nak hafal Al-Quran susah, tapi taklah sesusah orang yang dah ada, dia dah hafal Al-Quran, dah dapat sijil tahfiz 30 juzuk. Cuba kau nak maintain 30 juzuk tu. Wow, susah. Kan? Susah. Pergi shopping mall hilang 5 helai 6 helai hilang kan? Hilang. Pergi mana pula 1 juzuk hilang. Nak ulang balik masya-Allah dia tak berapa nak melekat dah. Dia punya gam tu dah mula hilang. Sebab apa? Dah berkarat dah sikit. Sebab dengan masyarakat dunia hari ni kan, pergi sana nampak kain belah, kat sana nampak skirt, tak pandang membazir pula, tengok jugalah. Yang ke-10 dicabut iman. Ini yang paling teruk sekali lah. Iman dicabut daripada diri seseorang itu. Iman kalau dicabut bermakna jatuh kepada kufur. Ada sebelum ni saya rasa dalam bulan lepas ataupun 2012 di Facebook juga. Ni rajin tengok Facebook, biasalah kan, hari ni semua viral-viral dalam Facebook kan. Satu orang yang secara terang-terangan mengisytiharkan Islam ni salah. Saya dah jumpa dah agama yang betul, iaitu agama Kristian dan sebagainya kan. Ajak pula bini, anak-anak pulang lah, nak ikut mana kan. Oh, begitu sekali tuan-tuan, yang membarah, isu agama yang membarah dalam masyarakat kita pada hari ini. Jadi ini dia 10 perkara yang dikatakan oleh Jibril, mutiara yang dicabut oleh Jibril AS pada zaman sekarang. Antara yang kita nak highlight pada malam ini adalah kasih sayang ataupun keberkatan dalam rumah tangga lah kan. Kasih sayang dalam rumah tangga ini penting, kerana bermulanya daripada rumah itulah anak-anak kita ni akan menjadi elok di luar. Kalau ada kepincangan dalam rumah tangga, kita khawatir bila dia dah keluar besok, dia dah belajar tinggi, bergaul pula dengan masyarakat, dengan kawan-kawan, kita pun tak dapat pantau semua. Tuan-tuan anak masuk universiti, boleh pantau ke setiap hari? Mana terpantaunya, tak terpantau kan. Dah tahu kadang-kadang dia orang ni bohong kita juga. Kat mana ni? Ada makan ni mak dekat kolej ni, tengah makan. Padahal tahu di mana shopping apa semua, tambah cuti-cuti kan. Kalau anak tak balik tu something wrong lah tu kan. Kenapa tak nak balik? Oh nak study. Oh iya kena study kan. Kalau tak balik rumah, jarang biasanya anak-anak ni suka balik rumah mak ayah apa semua ni. Macam saya dulu solat asrama Izzuddin Shah dulu Ipoh. Suka balik bila cuti tu balik, bukan buat apa, tidur je kan. Tapi sukalah balik rumah mak ayah. Tapi kalau hari ni dia lebih suka balik rumah kawan-kawan. Tengok baik-baik kan. Cuti aja pergi rumah PA lah, cuti pergi rumah bedah lah. Nama tu kerik aja, bukan betul pun. Sebab itulah pemantauan daripada ibu bapa untuk anak-anak pada hari ini perlu diperketatkan. Kita lihatlah tuan-tuan apa yang berlaku dalam institusi rumah tangga. Kan kajian daripada JAKIM lah, ni JAKIM punya kajian. Tiap-tiap tahun kurang lebih dalam 150,000 pasangan berkahwin. Alhamdulillah kan, mereka ini ada kesedaran kan, orang muda, budak muda kita ni, daripada berpeleseran entah mana-mana naik motor kan. Tengok baru-baru ni ambang merdeka, apa yang berlaku? Kita dah memang set dah, bila merdeka je dapat agama mesti buat kerja lah, confirm kan. Pergilah mana-mana, pelusuk tepi laut, tepi pantai, tepi pagar, tepi pokoknya macam-macam ada macam-macam kes dan sebagainya. Jadi di KL pun macam-macam. Baru-baru ni kita lihat jugalah dalam harian metro apa semua kan, memang ada
kan, tangkap pasangan khalwat dan sebagainya. Jadi orang yang nak berkahwin, kalau anak kita ada anak yang muda kan, umur baru dah habis dah kolej, baru habis universiti, degree apa semua, kalau dia kata dia luahkan hati, mak ayah nak kahwin, kita segerakanlah kan, segerakan. Kita tak nak menghalang-menghalang, akhirnya mereka rasa susah kahwin, lalas dia orang ikutlah buaya peran, gila peran dia orang tu kan, payah kan. Jadi kalau kita lihat kajian 190,000 yang berkahwin, alhamdulillah, dalam tempoh 10 tahun, dalam tempoh 10 tahun aja direkodkan lebih 144,000 kes penceraian. Yang kahwin ramai, yang bercerai pun ramai. Yang bercerai pun ramai. Bermakna 12,000 perceraian kurang lebih setahun. 2,000 kes sebulan perceraian berlaku. Kalau ikutkan rasio nisbahnya, 15 minit satu perceraian berlaku. Saya dah bagi kurang lebih tazkirah ni 15 minit ni, ada seorang bercerai. Kurang lebih lah rasio tuan-tuan. Yang kahwin ramai, tapi yang berpisah pun ramai. Kalau kita lihat apa masalahnya? Sebab kasih sayang itu makin lama makin pudar. Kalau kita lihat data di JAKIM, lapas cerai sahaja kurang lebih dalam 18,000 yang melaporkan cerai di mahkamah syariah apa semua. Fasakh ada 5,000. Fasakh 5,000. Bermakna yang perempuan tuntut kesuamian, perempuan tak puas hati dengan suami, aku ceraikan kau, tak boleh pasal kau rasa cerai pada suami. Macam mana nak buat? Pergi mahkamah, tuntut fasakh. Kemudian taklid, tu yang ketiga, 2,800. Dan yang keempat khulu. Khulu ni maknanya tebus talak, dah ada 86 kes. Tebus talak ni tuan-tuan, dulu jarang dengar. Biasa dengar ke tebus talak? Jarang. Biasanya lapas cerai tu biasa kan, tapi tebus talak ni jarang. Apa sebabnya? Sebab kesnya contoh ginilah. Contohnya kita dalam majlis reunion semula lah bersama dengan alumni dulu kan. Dulu dah 20 tahun tak jumpa, zaman-zaman kita SPM dulu, sekolah menengah. Sekarang ni jumpa balik, masing-masing ada yang doktor, ada yang pensyarah, ada yang kerja, macam-macam lah. Tapi bila kita reunion, tengok pula tengok si PA tu, kenapa? Lawa lah pula. Dulu masa zaman sekolah comot aja kan, siapa pun tak memandang. Sekarang ni bukan main lagi kan, dengan kasut tinggi yang cantik, bukan main. Sudah kan. Yang perempuan bersama, kau tengok si Ali tu kan, tengok dulu gelap aja, sekarang ni dia pakai kup putih, kena putih nampak kan. Dah makin lama makin handsome, sanggup tersusun, misai gitu kan, melenting aja misai. Dulu misai sebelah sini sebatang-sebatang aja kan. Makin tua makin pula lawa. Sudah dia berlaku reunion shock kan, kejutan reunion. Tengok handsome, tengok dah. Kadang-kadang mungkin bekas pasangan lama lah apa semua, dah cinta berputik kembali. Bila dah begitu, dah anak 3-4 orang dah ni masing-masing. Macam mana dah cinta, dah suka apa semua, apa nak buat? Dia dah ada suami. Maka yang sini ni minta ceraikan. Berapa you nak? Berapa you nak bayaran untuk ceraikan bini you? Kan. Awak nak berapa untuk ceraikan bini awak tu? Saya nak kahwin dengan isteri awak. Kan susah. Bawa ke mahkamah syariah apa semua, lantik lawyer. Berapa nak bagi? 1 juta saya minta untuk ceraikan bini saya. Agak-agak lah pun hakim kata 1 juta kan, bini awak bukan muda lagi, dah 40 lebih kan. Udahlah 100,000 cukup lah. 100,000 100,000 nak bagi bayar kat suami 100,000, selesai. Hakim pisahkan antara suami isteri. Itu kes dah ada 86 dah. Bermakna orang dulu tak ada, tiba-tiba dah ada. Hari ni kalau kita lihat penangkapan khalwat, dulu mungkin yang ditangkap budak-budak remaja kan, samsing jalanan apa semua, bawa cica apa kan, bawa cicuan, istilah budak zaman sekarang saya pun tak faham. Bawa lah apa semua, bawa mak rempit, budak tak mana semua, tapi semua yang tak kahwin lagi lah. Tapi hari ni trend bila tangkap khalwatnya, suami orang, bini orang, gitulah kan, bini orang, suami orang. Yang baru tangkap kat Melaka baru ni kan, baru nak bincang perkahwinan lah, tapi dalam bilik hotel kan. Ada yang sorong motor masuk hotel pun ada, nak tangkap, dah takut kena khalwat. Motor masuk hotel punyalah kan. Masya Allah. Jadi itu antara cerita pada zaman sekarang ni berlaku.
Hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian. Jadi inilah dia antara benda-benda yang kita katakan semakin hilang kasih sayang. Kenapa? Kerana itu adalah mutiara. Kasih sayang ni mutiara yang ada di muka bumi ini ditarik oleh Jibril AS. Baik, kemudian kita nak tengok pula berkaitan dengan matlamat kehidupan kita. Kita nak bawa keluarga kita ini supaya sama-sama boleh bersama kita besok di syurga. Hari ni kalau kita tanya dengan kawan-kawan kita, macam mana anak kau tu nak bawa ke mana lepas SPM ni? Al-maklum tahun ni SPM dilajakkan ke tahun depan. Habis SPM nanti nak ke mana? Dah rancang masing-masing ni. Oh, anak aku lepas SPM. Lepas SPM anak aku nak masuk, aku nak suruh dia pergi ke overseas lah, kan, pergi sama belajar lah kat Mesir ke mana, sambung masuk syubra ke, kan, lepas tu tahfiz Quran, lepas tu dia sambung pula master dia, kan, kat Morocco ke, kan, ambil PhD pula dekat Oxford ke, gitulah. Lepas tu jadi orang hebat lah, masuk jadi pensyarah apa semua. Okey. Yang ni kau pula, anak kau nak pergi ke mana? Oh, anak aku ni taklah bijak sangat, tapi dia tu ada kemahiran. Aku rasa aku nak suruh dia belajar badminton, kan, suruh masuk sukan hebat, kan. Lepas badminton nanti boleh satu hari nanti boleh ganti Lee Chong Wei, kan. Dia nak suruh anak dia main hebat. Tapi jarang kita dengar bila tanya dengan kawan-kawan, macam mana anak kau ni lepas SPM? Anak aku ni aku nak suruh dia masuk syurga je lah. Kan? Biarlah masuk syurga dah, selesai masalah aku, kan. Dia nak channel ke syurga je, biar jadi orang baik cukup lah, kan. Tak kisahlah apa pun dia nak jadi orang anak yang baik, lepas tu dia boleh masuk syurga besok. Jarang dengar macam tu, kan. Bunyi macam nak suruh channel masuk syurga tu macam nak baca cepat dan gaya je, kan. Tapi ceritanya itulah dia. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita nak bincangkan adalah kita nak mengejar hakikat ke syurga yang kekal abadi tu. Kita nak, kalau boleh, kita keluarga di dunia ini kita boleh bersama besok di syurga. Persoalannya, boleh ke kita bersama berkumpul semula di syurga? Ada satu hadis qudsi, kan, ada satu hadis qudsi di mana Allah Taala berfirman, aku telah sediakan nikmat syurga untuk hamba-hambaku yang soleh. Nikmat yang mana kata Allah, syurga ini tidak pernah terpandang oleh mata, terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terdetik pun oleh hati mereka. Begitu hebat sekali syurga yang Allah nak bagi kepada hamba-hamba yang soleh. Satu ketika mana Allah Ta'ala dah menyiapkan syurga dengan neraka, Allah Ta'ala telah meminta Jibril AS, wahai Jibril, ya, aku nak kau pergi terbang syurga. Kemudian aku nak kau beri komentar semua tingkat syurga yang aku sediakan untuk hamba-hambaku yang beriman. Jibril mengembangkan kepalanya dan terbang melihat syurga satu persatu. Jibril ini tuan-tuan, kalau kita lihat susuk tubuhnya, pernah satu ketika, ni cerita dalam cerita ni, kan. Cerita dalam cerita. Satu hari Nabi pernah jumpa masa Isra Mi'raj. Nabi pernah kata, wahai Jibril, aku tengok kau ni besar dah, kan. Jibril besar tuan-tuan, ya. Jibril ni dia ada 600 kepak sebelah kanan dan 600 kepak sebelah kiri. Satu kepak dia saja boleh menutup bumi ni gelap timur dan barat. Itu baru satu kepak, dia ada 600 kiri dan kanan. Nak kata besar betul Jibril. Tapi Nabi pernah tanya, wahai Jibril, kau ni besar dah, ada tak malaikat yang lagi besar daripada kamu ni? Oh, kata Jibril, yang lebih besar daripada aku ada. Itu malaikat Israfil, iaitu yang meniup trompet untuk hari kiamat tu. Maklumlah, mungkin dia nak tiup pakai trompet, dia besar lah, kan. Jadi besar mana kata Nabi? Israfil itu, kata Jibril, aku yang sebesar-besar aku ni hanya duduk di satu kepak Israfil je. Sebesar-besar aku ni duduk satu kepak Israfil. Bermakna kecil aku ni. Israfil punya besar, kata, kan. Maka Nabi tanya lagi, lepas Israfil besar, ada lagi yang lebih besar? Oh, ada, kata Jibril. Itu yang paling besar malaikat ialah yang hamalatul arash, kan, yang menggendong arash Allah. Itu besar betul. Ada 8 keseluruhannya, 8 malaikat yang memikul arash Allah. Tuan-tuan boleh bayangkan, 8 malaikat pikul arash Allah. Itu satu malaikat, kata Jibril AS, fil tadi tu terbang daripada dagu sampai ke hidung malaikat yang menjaga arash Allah, makan ribuan tahun.
Dia terbang sini ke sini je ribuan tahun. Israfil terbang ribuan tahun baru dagu nak sampai ke hidung. Punya besar betul. Malaikat yang menggendong arsy Allah itu baru satu. Yang memikul ada 8 malaikat yang besar begitu. Tuan-tuan boleh bayang berapa besar itu arsy Allah. Dan Allah pula bersemayam di arsy. Kan? Itu arsy baru, makhluk dia aja, tak ada apa-apa nilai pun pada Allah kan. Allah nak ganti kun fayakun. Tapi Allah tu sendiri bagaimana? Cerita kan. Untuk kita lebih menampakkan perbandingan supaya meningkatkan iman kan. So kita ni manusia ni tuan-tuan, jangan act lah kan. Kita ni jangan sombong lah. Kita ni tak ada apa-apanya pada Allah Taala ni kan. Yang kita ni ada apa-apa di sisi Allah kalau jadi orang beriman. Itu baru dinilai. Kalau kita ni belagak, kita ni kaya apa semua, tak ada apalah duit kamu Tuhan lah. Aku tak heran kan. Biasa manusia takut masuk neraka Allah, bawa semua harta. Nah Allah, aku nak tebus neraka aku dengan semua harta aku kan. Allah tengok, tak ada apa. Malaikat mengelak tengok kan. Apa kalau bagi kan, tak ada apa pun. Jadi begitulah ceritanya. So Jibril AS tadi terbang melihat syurga. Terbang sampai penat terbang. Bagaimana Jibril? Syurga aku, kata Allah. Masya Allah, kata kan, subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Ini macam punya syurga. Kalau manusia tengok, manusia confirm nak masuk. Confirm nak masuknya. Kalau manusia tengok, confirm nak masuk. Sebab kenikmatan yang tidak terbayang oleh akal manusia. Tiba-tiba Allah salut pula syurga tadi ni. Allah salut syurga dengan perintah solat, dengan bayar zakat, dengan menutup aurat, dengan taat ibu bapa, dengan menjadi hubung baik silaturahim, dengan macam-macam perintah Allah bagi pada kita ni untuk dapatkan syurga Allah. Maka Jibril AS tengok dengan hias dengan cover yang ada pada syurga ni, tengok Allah. Kalau beginilah ya Allah punya banyak perintah-perintah, aku takut ya Allah satu manusia pun tak boleh masuk syurga kan, kata Jibril. Sebab perintah Allah ni banyak tuan. Nak menjauhi yang mungkar, mendekatkan diri pada amal ma'ruf, ni bukan benda yang mudah. Bukan benda yang mudah. Tapi kita sebagai orang yang beriman, kita berusaha. Kemudian Allah Ta'ala mencipta pula api neraka. Cipta neraka pula bertingkat-tingkat. Maka Jibril terbang pula tengok. Kau bagi komen sikit aku pasal neraka yang aku buat. Jibril tengok, dah habis penat terbang, jumpa Allah balik. Ya Allah, kalau beginilah neraka yang kau ciptakan untuk hamba-Mu yang ingkar kepadamu. Tengok neraka. Kalau manusia tengok, satu manusia confirm tak nak masuk. Sebab penuh dengan seksaan dan sebagainya. Tiba-tiba Allah balut pula neraka tadi dengan keseronokan dunia, dengan wanita, dengan benda-benda yang boleh melalaikan harta, pangkat, darjat, semua di cover pada neraka ni. Maka kata Jibril, kalau beginilah balutan yang ada pada neraka, aku takut ya Allah, kata Jibril, semua manusia terjun masuk neraka kan. Sebab aku takut manusia semua lalai dan leka dan terjun semua, mengaut semua habuan-habuan yang telah engkau balut pada neraka tadi. Jadi ini contoh perbandingan antara syurga dan juga neraka. Syurga ni tuan-tuan, macam Allah kata tadi, tidak terlihat, tidak terpandang oleh mata, tak terdengar oleh telinga, dan tidak terfikir pun oleh akal manusia. Sebab itulah kalau kita lihat tingkatan-tingkatan syurga, ni nak cerita pasal syurga Allah. Syurga yang paling bawah sekali Allah namakan sebagai syurga khuldi. Bukan buah khuldi itu. Buah khuld itu yang terdapat dalam syurga kan. Sebab apa namanya buah khuld? Khuld tu maksudnya kekal. Kalau syaitan kata, iblis kata, kalau kau makan buah ni kau kekal dalam syurga kan. Rupanya diperdaya oleh syaitan, keluarlah Nabi Adam. Maka syurga yang paling bawah namanya syurga khuldi. Diciptakan oleh Allah Ta'ala daripada marjan merah dan kuning. Penghuninya adalah orang yang taat, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu dalam surah Al-Furqan ayat 15. Penghuni syurga itu adalah yang taat pada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita dapat khuldi pun alhamdulillah dah, syukur kan. Tak payah nak fikir yang lain. Tapi nak merebut itulah dia, nak merebut syurga Allah bukan yang mudah. Ya. Satu
tingkat atas, syurga yang atas sikit daripada khuldi, nombor 7, itu namanya syurga al-maqamul amin. Syurga maqamul amin. Allah ciptakan daripada emas murni. Allah berfirman dalam surah Ad-Dukhan ayat 1 yang bermaksud dihuni oleh orang yang keimanannya telah mencapai muttaqin, yakni orang yang benar-benar bertakwa. Cuba kita tanya diri kita, adakah aku ni seorang yang muttaqin, benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Oh, ni kena check tu, check and balance kan, kena check balik. Orang yang bertakwa maka dapat duduk di syurga yang ketujuh, namanya maqamul amin. Satu tingkat lagi atas, itu namanya syurga darul maqamah. Darul maqamah dicipta daripada permata putih, di mana Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 34 hingga 35, dihuni oleh orang yang kebaikannya amat banyak dan sangat jarang berbuat salah. Oh, ini kita ni banyak buat salah, jarang berbaik pula, terbaliklah pula. Ini macam tak ada harapan, nampaknya kan. So, kita sajalah bincang supaya kita meningkatkan iman kan, kita bincang. Kalau kita dia rasa aku ni pahala aku dah banyak dah, kau semayang pun jangan-jarang kan, semayang pun dalam minit dah fikir baik dah kan. Yang kelima, satu tingkat lagi atas, itu namanya syurga Darussalam. Ini masyhur, semua orang tahu kan. Syurga Darussalam diciptakan daripada yakut merah. Yakut merah. Penghuninya, kata Allah dalam surah Al-An'am ayat 127, iaitu orang yang kuat iman dan Islamnya, memperhatikan ayat-ayat Al-Quran serta mengamalkannya dalam kehidupan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang penghuni syurga Darussalam, kuat iman dan Islamnya dan mengamalkan ayat Al-Quran. Kalau kita orang yang gitu, insya-Allah ada harapan masuk syurga Darussalam. Yang keempat, satu tingkat lagi ke atas, syurga ma'wa. Ini pun masyhur juga, iaitu Allah ciptakan daripada zamrud hijau. Bakal penghuninya, kata Allah dalam surah An-Najm ayat 15, orang yang bertakwa kepada Allah. Dalam surah As-Sajdah ayat 19, orang yang beriman dan beramal soleh. Dan ayat daripada surah An-Nazi'at 40 hingga 41, orang yang takut pada kebesaran Allah dan menahan hawa nafsu yang buruk. Inilah orang yang akan menghuni syurga ma'wa. Yang ketiga, satu tingkat lagi atas, itu namanya syurga Naim. Syurga Naim diciptakan daripada perak putih. Calon penghuninya, Allah berfirman dalam surah Al-Qalam 34, Luqman ayat 8 dan juga surah Al-Hajj ayat 56, orang yang bertakwa dan beramal soleh itu bakal penghuni syurga Naim. Tadi Ustaz bertakwa juga bawah tadi kan. Itu semua Allah yang nilai, bukan kita yang punya kuasa untuk menilai. Satu tingkat lagi atas, iaitu syurga tingkat yang kedua, itu namanya syurga Aden. Syurga Aden ini kalau orang putih disebut sebagai the Garden of Eden, kan? Eden Garden, itulah orang putih punya terma kan, dalam Bible disebut gitu. Syurga Aden diciptakan daripada intan putih. Bakal penghuninya orang yang bertakwa pada Allah, surah An-Nahl ayat 30 sampai 31. Beriman dan beramal soleh, surah Taha 75 sampai 76. Orang yang berbuat baik, Fatir 32 hingga 33. Orang yang sabar dan menginfakkan harta dalam Allah dan juga membalas kejahatan dengan kebaikan, surah Ar-Ra'd ayat 22 sampai 23. Orang buat kita jahat, orang santau kita, orang buat apa-apa kat bisnes kita, orang pelingkup kita, kita balas bagaikan untuk dia. Orang itu dapat syurga yang kedua. Dan yang terakhir, satu tingkat yang paling orang nak rebut, nombor 1 first class, itu namanya syurga Firdaus kan. Itu semua orang nak. Orang hari ni orang sebut paradise, itu syurga Firdaus itu. Sedengar satu kalam sebelum kita menamatkan memberi laluan kepada solat Isyak, iaitulah kalam daripada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang satu zikir yang cukup masyhur. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahim fahabali taubatan wa
فإنك غافر ذنب العظيم. Itu ilahi lastulil firdaus. Maksudnya, wahai Tuhan, aku ni tak layak masuk ke syurga firdausmu. Itu satu syair, satu doa, satu kalam yang cukup tinggi, tuan-tuan. Dilapaskan oleh Imam Al-Ghazali tu. Aku pun tak layak masuk syurga. Masya Allah, kita tuan-tuan belum tahu kan. Imam Al-Ghazali duk malam-malam ilahi lastulil firdaus. Masya Allah kan. So kita sebagai kesimpulannya, marilah sama-sama kita mengubah. Kita mengubah sepena kemerdekaan, sepena bulan Muharram yang cukup baik ini. Kita targetkan agar kita ini dapat syurga Allah, dapat merebut syurga Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita jalan pedoman, jalan yang baik di muka bumi ini, insya-Allah. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.